Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan boleh belajar macam biasa. Kita dah lama tak bersama dalam YouTube GM sebab saya baru lepas kena positif COVID-19. Um, Sekarang baru ada suara untuk bercakap. Jadi tu hari ni kita akan mulakan semula untuk PTPR kita. Okey? Okay, untuk hari ini kita akan belajar akhlak darjah 1, pelajaran 5, adab dengan ibu bapa. Ini tajuk penting. Walaupun akhlak ni bukan wajib lulus, tetapi ini adalah dengan ibu bapa kita. Okay, baru ibu bapa kita, tak termasuk benda-benda yang lain. Okay, adab dengan ibu bapa yang mana hubungan antara anak dengan bapa tak akan terputus sampai bila-bila. Okey, kita tengok dekat sebelah ni daripada Sahih Bukhari. Okey, apa maksudnya? Okey, sebab termakbulnya doa. Sebab kenapa? Sebab doa awak Allah makbulkan, Allah jawab. Okey, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab-sebab termakbulnya doa. Wow, jadi ibu bapa ni jatuh tempat ketiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga ibu bapa. Dahsyat ibu bapa awak ni, maka jangan langgar cakap dia, jangan engkar cakap dia, jangan derhaka. Kalau awak derhaka, alamat buruk dah tu. Okey, dan kita akan sambung pada slide yang seterusnya. Okey, kita teruskan. Saya dah tak ada gambar kat sini sebab ni diagram ni agak besar. Okey. Pengenalan. Apa itu, kenapa kita kena beradab dengan ibu bapa? Tengok gambar ni. Seorang ibu bersama dengan anaknya. Mana ada ibu tak sayang anak? Semua ibu sayangkan anaknya. Baik. Okey, saya harap awak boleh dapat baca dengan saya sebab tu saya dah belang-belangkan teks ni jadi awak boleh baca mengikut suku kata terbuka dan tertutup. Baik. Ibu bapa ialah insan paling mulia. Okey, ibu bapa adalah insan paling mulia, macam saya dah saya ulang lagi sekali, tempat ketiga orang yang awak kena muliakan, awak wajib muliakan. Apa maksud wajib? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Baik, yang kedua, mereka melahirkan dan menjaga keselamatan kita. Kenapa kita kena wajib taat pada orang ini? Sebab orang ini yang menyebabkan awak lahir ke dunia. Maka kita kena taat, kita kena berbakti kepada ibu bapa. Okay, bukan balas jasa nanti itu cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam lagi. Baik. Okay, masih lagi dalam pengenalan. Okay, tengok gambar ni. Tengok gambar ni. Ini adalah ibu bapa kita bila dia dalam usia yang tua. Okay, memanglah sekarang ni mak ayah awak cantik lagi, muda lagi kan. Tapi bila awak dah besar, awak dah dewasa, maka mereka turut akan menjadi tua. Okay, yang ini adalah pengertian bagi doa ibu bapa. Okay? Haramkanlah api neraka menyentuh kulit kedua orang tuaku, limpahkan rahmat, kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka berdua. Okey? Baik. Okey, kita baca lagi sekali. Okey, masih lagi pengenalan. Okey. Mereka adalah insan. Apa maksud insan? Insan ini adalah orang. Okey, individu. Okey, individu inilah yang paling istimewa, orang yang paling special, orang yang paling macam saya nak cakap, orang yang paling special sangat dalam hidup kita. Okey, kenapa? Macam tadi saya cakap, tak ada dia maka kita tidak akan dilahirkan. Sebab itu ibu bapa kita adalah malaikat. Okey, ibaratnya lah, bukanlah dia malaikat, dia adalah manusia, tetapi mereka diibaratkan sebagai malaikat yang menjaga anak-anaknya. Baik. Yang kedua, kerana apa mereka insan paling mulia? Insan paling istimewa. Kerana apa? Sanggup berkorban demi
anak-anaknya. Macam ayah awak. Okay, tadi saya cerita pasal ibu yang sekarang ni kita cerita pasal ayah. Okay, macam ayah awak, bila awal tahun dia nak kena bayar yuran ibu dan ayah lah. Okay. Bukannya senang ya nak membesarkan awak daripada kecil, daripada baby lagi sampai awak besar, sampai awak dah kahwin. Dah kahwin pun dia kena tahu kebajikan anak-anaknya. Jadi bukan tugas yang kecil bagi mereka. Ini adalah tugas yang besar, tugas yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka menjaga anak-anaknya. Jadi sebab tu pahala ibu yang melahirkan anaknya cukup besar sekali. Jadi rugilah tak dapat jadi ibu. Okay? Kena berdoa dan sentiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang si ibu pun kena berusaha menjadi ibu dan ayah yang soleh dan solehah. Baik, kita bersambung pada bahagian apa ni? Okay, cuba baca dekat muka surat 21. Kitab Akhlak muka surat 21. Okey. Hukum berbakti kepada ibu bapa. Okey, apa hukum awak berbakti? Bukan balas jasa. Balas jasa lain, berbakti lain. Jadi cuba tengok perkataan berbakti. Apa maksud berbakti? Buat baik dengan ibu bapa. Apa hukumnya? Okey, kita tengok kat sini. Wajib fardu ain. Okey, hukumnya adalah wajib fardu ain ke atas setiap anak. Ke atas semua orang Islam, hukumnya adalah wajib fardu ain. Ada tak awak ada tak kat sini yang lahir bukan daripada ibu? Tak ada, semua ada ibu. Okey, kecuali siapa yang tak ada ibu? Nabi Adam dan Hawa isterinya. Itu tak ada ibu. Itu Allah ciptakan dan maka membiaklah manusia dekat alam ini. Okey. Wajib fardu ain. Apa itu maksud wajib fardu ain? Okey, wajibnya ada dua jenis saya ceritakan kat sini. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain maksudnya setiap orang wajib. Okey, setiap orang wajib berbakti kepada ibu bapanya. Okey, kalau macam fardu kifayah, wajib fardu kifayah, kalau seorang dah buat, yang lain terlepas hukum wajibnya. Okey? Jadi kat sini apa hukumnya lagi sekali? Wajib fardu ain untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Okey? Jadi kalau ada dua kategori anak. Yang pertama anak yang taat dan anak yang menderhaka. Dia tak ada ketiga. Anak yang mendiamkan diri, tak ada. Dia kena ada dua saja. Kalau tak anak derhaka, maka dia anak yang soleh dan solehah. Kalau dia bukan anak yang soleh dan solehah, maka dia adalah anak yang derhaka. Jadi awak tahu dekat mana kedudukan awak sekarang, maka buat baiklah pada ibu bapa. Baik. Ini slide. Slide ni pada muka surat kitab ya, muka surat 22 dan 23. Okey. Kita akan belajar. Okey, ini dia. Ini tajuk dia yang kat bawah ni dibagi kepada 3. Saya tak tulis pun. Nanti saya akan buat dia punya anak panah. Okey. Baik. Hari ni sekarang ni kita akan belajar tentang, cuba baca perkataan ini, adab bergaul. Okey, baca ikut dia punya suku kata. Okey, hitam dan merah tu. Adab bergaul dengan ibu bapa. Kena ingat ibu bapa bukan kawan kita. Kalau kawan kita, kita boleh pukul dia, kita boleh belasah dia, lepas kita ketawa-ketawa kan. Itu bukan ibu bapa. Kawan bukan ibu bapa awak. Okey, jadi dia ada adab yang awak kena ikut. Okey, lagi-lagi kita sebagai orang Islam. Okey, yang pertama kita melalui, kita tengok nombor 1 kat sini, melalui kata-kata. Melalui percakapan awak lah. Okey, macam mana syarat nak jadi anak yang soleh dan solehah, macam mana percakapannya. Okey. Yang kedua, perbuatannya. Okey, apa perilaku awak, apa tindakan awak.
Dan yang ketiga, kasih sayang. Melalui kasih sayang. Baik, kita tengok yang pertama ini melalui kata-kata. Tengok dekat sini tajuk dia yang besar. Kata-kata. Okey, yang pertama. Kata-kata macam mana yang menjadikan awak anak soleh dan solehah? Okey, yang pertama, mendoakan ibu bapa. Lagi sekali, mendoakan ibu bapa. Macam mana doanya? Macam mana doanya? Okey. Di muka surat 22 ada doa. Ada doa dan ada pengertiannya. Macam mana doanya? Kita baca sama-sama. Lihat kitab muka surat 22. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bermaksud, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua-dua ibu bapaku dan rahmatilah kedua-duanya sebagai mereka mendidikku sewaktu aku masih kecil. Okey, kita mendoakan agar Allah mengampunkan dosa ibu bapa kita. Setengah ulama mengatakan doa ini wajib dibaca. Kalau tak baca, Allah tak makbulkan. Okey? Jadi kan saya dah kata tadi, yang pertama awak taat pada Allah, yang kedua taat pada Rasulullah, dan yang kedua ibu bapa awak. Okey? Maka kat sini beri pentingnya tajuk ibu bapa ni. Jadi kalau kita tak dilabelkan anak soleh dan solehah, kita akan jadi anak yang derhaka. Anak derhaka ini adalah perbuatan menderhaka kepada ibu bapa adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Dosa yang sukar, yang susah untuk Allah ampunkan. Baik, yang kedua, bercakap dengan sopan. Jangan tinggi suara, jangan nak menengking je, jangan cakap dengan mak ayah awak macam kawan awak, engkau aku. Jangan. Ini ini kadang-kadang maklumlah, kadang waktu mak saya lagi pun kadang-kadang saya pun cakap tak apa-apa nak sopan sangat. Jadi kita kena sentiasa beringat. Sebelum tidur kita kena fikir lagi, apa aku dah buat dekat mak aku? Apa saya dapat dekat mak saya? Tadi terhentak kaki depan dia lah, tak sengaja lah. Minta maaf dengan mak awak cepat-cepat. Okey? Okey, sambung lagi. Ada 3 daripada segi kata-kata ada lagi 3. Okey? Yang ketiga, segera menyahut panggilan. Bila mak awak panggil awak, bila ayah awak panggil awak, cepat sahut. Ya mak, saya mak, nak apa mak? Dengan panggilan yang suara awak kena lembut lah. Janganlah kalau mak awak punya suara A minor, awak punya suara F flat. Janganlah. Itu syarat-syaratnya. Suara anak tak boleh lebih tinggi daripada suara ibu bapa. Yang keempat, apa ni? Tidak mengherdik. Ini ha. Ini adalah huruf ha. Okay. Apa itu mengherdik? Mengherdik ini maksud dia menengking. Okay. Menengking. Saya sikit mak ni selalu mencaci, selalu menggunakan kata-kata yang tak berapa nak sopan sangat. Okay, tak boleh. Jangan gunakan. Sebab kalau mak awak terasa kecil hati lah dengan anak macam ni, maka jatuh hukum kita sebagai anak yang derhaka. Sebab itu senang mudah awak nak jadi anak derhaka. Jadi macam mana untuk mengelakkan diri daripada menjadi anak derhaka? Kata awak kena pelan-pelan. Janganlah sampai mak awak tak dengar pula. Okay? Dan yang kelima, tidak meninggikan suara. Okay, lagi sekali ya. Tidak meninggikan suara. Okay, suara awak kena pelan-pelan macam saya cakapkan tadi. Baik, kita masuk pada nombor 2 di muka surat 23. Okay. Melalui perbuatan. Ini perkataan perbuatan. Okay. Perkataan perbuatan. Yang pertama, membantu. Membantu dengan ikhlas. Okay. Tolong mak awak, tolong ayah awak. Okay. Ini pun
Disarankan, bukan kata disarankan, disuruh, wajib untuk awak menolong ibu bapa awak dengan ikhlas. Perkataan ikhlasnya. Jangan terpaksa, jangan kerana leceh lah maknya, tolong mak tapi mulut je membebel aja. Kalah mak awak. Okay? Kena ikhlas. Apa maksud ikhlas? Okay? Hanya kerana Allah Ta'ala. Kita ingat, apa maksud ikhlas? Hanya kerana Allah Ta'ala. Aku buat ni, saya buat pekerjaan ni untuk Allah Ta'ala. Dan saya sayang dekat mak saya. Baik, yang kedua. Apa ni? Mencium. Cium siapa? Okay. Mencium tangan ketika bersalaman. Ni mencium tangan ibu bapa awak ketika bersalaman. Bila awak bersalam, hari raya je ke? Tak. Bila pagi, biasanya awak nak pergi sekolah, awak akan salam tangan mak ayah awak. Tapi ada juga yang tak salam. Tak salam tu kenapa? Cuba tanya di masing-masing. Tapi biasanya yang darjah 1, darjah 3 ni, saya percaya awak seorang anak yang taat, anak yang berbakti pada ibu bapa, awak akan cepat-cepat salam tangan mak awak. Kalau abang-abang awak dengan kakak awak yang dah sekolah menengah, sebahagiannya tidak bersalaman dan mencium ibu bapa awak. Okey? Lagi dah besar. Okey. Itu kena tanya diri sendiri. Okey, sebab saya tak tahu awak buat ke tidak. Tapi saya percaya darjah 1 kelas saya, darjah 1 sekolah kita, insya-Allah semuanya akan buat. Baik, yang ketiga. Berdakap. Apa maksud berdakap? Dakap, okey, memeluk. Memeluk dengan kasih sayang. Okey, memeluk dengan kasih sayang. Biasanya anak kecil-kecil ni, dia suka peluk mak bapak dia. Kalau dah besar, jarang sekali. Okey. Masih lagi di muka surat 23. Okey. Kita nak tengok pada nombor 3, melalui kasih sayang. Yang pertama, macam mana? Memandang wajah. Apa maksud wajah? Wajah muka Okay, memandang wajah dengan kasih sayang. Wajah siapa? Wajah ibu bapa kita. Kita kena lihat dengan kasih sayang. Bukan tengok dengan perasaan benci, perasaan meluat, perasaan marah dekat mak ayah. Tak boleh dan kita dah kata tak boleh. Walaupun awak tak berapa suka mak awak. Contoh, mak awak tak pakai tudung. Nyampailah mak ni, malu saya dekat sekolah. Tak boleh, jangan buat macam tu. Nasihatkan. Awak tak boleh mengarahkan mak ni pakai tudung. Jangan buat macam tu. Awak nasihatkan. Cakap dengan mak. Mak kalau pakai tudung mesti macam Fazura. Lawa aja. Nanti mak awak mesti pakai. Daripada macam Fazura, dia akhirnya akan betulkan niat dia kepada ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu tugas anak. Sentiasa mengingatkan ibu bapa awak untuk membuat kerja-kerja ataupun membuat amal ibadah dengan baik. Baik, yang kedua. Memberikan perhatian kepada ibu bapa. Ini maksud berbakti pada ibu bapa. Kita beri perhatian apa yang mereka perlukan. Lagi-lagi bila ibu bapa dah tua. Memanglah awak sekarang ni mak ayah awak muda lagi. Okay, mereka kuat untuk buat kerja. Tapi kalau bila dah tua, bila mereka sakit, maka waktu inilah awak kena bakti pada ibu bapa awak. Tak boleh putus, tak boleh tinggalkan ibu bapa dalam keadaan sendirian. Kena berbakti. Ini adalah tanggungjawab anak yang penting sekali. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Paling penting ikhlas. Baik. Kita ada gambar kat sini. Tengok gambar apa ni? Ni tangan ayah agaknya. Saya tak pastilah. Tangan ibu dan bapa kamu yang memegang kamu waktu kecil. Agak-agak bila ibu bapa awak dah tua, awak nak pegang tangan dia tak? Bila awak dah membesar, bila awak dah ada kerjaya, awak nak pegang tangan dia tak? Peganglah. Okay? Pegang sebelum mereka tak ada. Okay? Apa dia? Okay. Seterusnya. Tajuk seterusnya. Kita buat hari ni dekat muka surat 23, 5.4. Ya? Kelebihan berbakti kepada ibu bapa. Kelebihan apa yang awak dapat bila awak berbakti kepada ibu bapa awak? Yang pertama,
Ini saya tak ikut susunan. Okey. Baik, tak apa nanti awak baca dalam kitab. Ya. Baik. Mendapat pahala. Okay, dapat pahala daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Sebab kita berbakti kepada ibu bapa. Buat baik dapat baik, buat jahat balas jahat. Pepatah Melayu katalah. Tapi untuk ini mendapat pahala. Yang kedua, mendapat keberkatan dalam hidup. Tengok tak cerita-cerita dekat drama, ada cerita Melayu mengatakan apa anak-anak yang tidak mengenang budi dia akan ditimpa kesusahan pada akhirnya. Okey, macam cerita si Tanggang. Dia dah jadi kaya, mak dia pergi pada dia dalam keadaan miskin, dia malu nak mengaku itu ibu dia, maka akhirnya dia disumpah menjadi batu. Okey. Walaupun kita tak pasti cerita ni betul ataupun tidak, tapi natijahnya penghasilan daripada cerita ini kita dapat tahu jangan derhaka pada ibu. Macam Al-Qamah, okay, lelaki yang hidup pada zaman Rasulullah. Bila diingkar cakap ibu-ibu dia nak meninggal dunia dalam keadaan susah untuk mengucap, untuk melafazkan kalimah tayyibah, kalimah Allah, maka Rasulullah Rasulullah mengugut untuk membakar Al-Qamah dalam api yang besar. Tapi mak dia cakap, tak nak, jangan aku kecil hati dengan anak aku je. Kalau macam tu aku ampunkan dosa dia. So bila mak dia mengatakan dia ampunkan dosa anaknya, maka anak dia terus mendapat mengucapkan kalimah tayyibah dan dia meninggal dunia selepas itu. Okay. Ada pengajaran daripada kisah itu. Okay. Baik. Seterusnya, kelebihan berbakti pada ibu bapa yang pertama, hati tenang. Okay, hati kita tak susah. Allah memberi ketenangan kepada hati kita. Yang kedua, mendapat keampunan Allah. Dia dapat keampunan daripada Allah. Allah redha pada dia. Sebab mak ayah dia redha pada dia. Yang ketiga, jaminan masuk syurga. Bila Allah dah maafkan kita, Allah dah ampunkan kita, kita boleh masuk syurga tak? InsyaAllah. Okay. Okey, saya habiskan tajuk ni ya. Okey, pada muka surat 24 awak akan jumpa akibat. Okey, akibat mengabaikan ibu bapa. Akibat kalau kita buat tak indahkan, tidak kisah pada ibu bapa kita. Yang pertama, dimurkai Allah. Okey, Allah marah pada kita. Maka kita dicap sebagai anak derhaka, maka kita tak akan dapat cuba syurga. Yang kedua, hilang kasih sayang. Dihilang kasih sayang daripada siapa? Daripada Allah, daripada ibu bapa dia. Okey, ini yang bahaya ni. Okey, dan yang ketiga, merenggangkan hubungan. Okey, sekali lagi ya. Merenggangkan, renggangnya jadi tak rapat. Okey. Hubungan. Hubungan mak dia tak berapa baik, hubungan dengan ayah dia tak berapa baik, maka dia akan mengubah juga hubungan yang lain. Okey? Okey, kita dah sampai latihan, maka ini adalah slide terakhir awak ya. Okay, apa yang awak kena buat? Nah, satu kerja je. Okey, buat dalam buku akhlak, okey? Okey, apa yang awak kena buat lagi? Okey. Kena tulis dan hafaz. Tulis dan hafaz. Maksudnya bila awak tulis, awak kena baca dan awak kena menghafaz. Doa ibu bapa berserta maksud. Satu je. Tapi awak kena tulis, baca dan menghafaz. Boleh? Okey, sampai situ je. Dah banyak dah ni, dah 24 minit dah. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.